Okay. Saya punya soalan ni kena rewind sikit. Sebab saya nak tanya soalan sebab tadi saya cakap pasal berfikir ni kan. Ya, saya just nak terang pada masyarakat ataupun lebih kepada bertanya lah sebenarnya. Sebab apa yang membuatkan sesetengah orang terjerumus ke lembah kesesatan meskipun dia telah mengikut apa yang disarankan dalam Asy'ariyah, iaitu berfikir tentang ketuhanan. Adakah kerana dia tidak ada disiplin? Tak ikut. Beritahu saya, dekat mana institusi dekat Malaysia yang awak pernah belajar 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, yang menekankan sebagai Asy'ari, kita diajar untuk berfikir. Tell me the truth. Ada pernah dengar? Tak ada. Tak ada. So bagi siapa yang kata saya dah berfikir tapi saya sesat juga, kita akan check balik. Betul ke? Sama ada dia berfikir tanpa disiplin ilmu, dia boleh sesat. Dia berfikir tapi tak ada nas. Atau dia baca nas tapi tak berfikir. Ini punca ajaran sesat. Semua ajaran sesat berpunca daripada dua benda. Kita boleh buat satu table. Hormat akal, hormat wahyu. Ada X dekat atas, tick kat bawah. Dia tak hormat akal tapi dia hormat wahyu. Itu pun akan sesat. Ada terbalik. Dia tick, dia hormat akal tapi dia tidak hormat wahyu. Pun akan sesat. Ada dua-dua X. Tak hormat akal, tak hormat wahyu. Ini paling teruk. Ada dia hormat dua-dua sekali. Dia menghormati akal, menghormati wahyu. So ajaran sesat datang daripada tiga yang pertama ni. Silakan. Sorry. Dah habis? Ya, Ustaz. Okey. Lepas tu, contoh yang macam saya nampak kita manusia takut dengan benda yang kita tak tahu kan. Benda yang kita tak tahu. So macam even kadang-kadang bila Ustaz cakap ni pun kadang-kadang saya termind block kan. Saya tengok Ustaz cakap pasal Imam Ahmad pun tak ni. Apa benda dia cakap ni? Itu nampak lebih kepada orang tengok cara Ustaz menyampaikan tu macam seolah-olah pandai nak pusing sini pusing sana. Tapi hakikatnya kalau kita memahami, kita faham lah apa yang Ustaz cakap tu. So ini yang masalahnya. So balik pada soalan saya bagi contoh lah. Tadi saya kata betul ke Imam Ahmad tak takwil kan? Saya bagi contoh. Imam Ahmad kata waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Imam Ahmad kata waja'a amru rabbika. Ini adalah takwil yang sabit daripada Imam Ahmad. Ja'a ni maksud dan apabila Tuhan datang dan para malaikat secara bersaf-saf. Imam Ahmad tak kata ja'a zatullah. Zat Allah yang datang. Imam Ahmad kata datang perintah Allah. Padahal ayat tu ja'a rabbuk. Tuhan kamu datang. Dia kata ja'a amru rabbika. Kenapa Imam Ahmad kena takwil dekat situ? Sebab bila datang ada perpindahan. Ada intiqal, ada harakah. So, kita ada bukti bahawa Imam Ahmad tidak menolak takwil. Mungkin dia menolak takwil dalam certain position, certain ayat. Asy'ariyah pun macam tu. Bukan semua ayat kita takwil, ada ayat kita tak takwil. Tapi nak kata Hanabilah tolak takwil, Asy'ariyah tolak takwil, itu mengarut. Itu menunjukkan Hanabilah yang cakap tu, Asy'ariyah yang cakap tu, dia tak faham manhaj dia sendiri. Yes. Lagi satu yang macam Ustaz kata yang menjawab golongan taklim ni, adakah merujuk pada yang buku Qisas Al-Mustaqim juga? Yang menolak golongan? Yang menolak apa? Taklim dia panggil. Ta'limiyah. Okay. Imam Ghazali tulis bukan satu dua buku berkenaan dengan lawan batiniyah. Imam Ghazali tulis Qisas Al-Mustaqim, Mihaqqun Nazar dengan Mi'yarul Ilm dan juga Fadail Batiniyah. Itu lawan. Sebab dia dah robohkan epistemologi batiniyah, ta'limiyah ni. Dia kena bina. Ini sayang ulama kepada masyarakat. Dia bukan nak robohkan je, dia akan bina balik. Okay, since I have destroyed your belief system, let me rebuild it back for you. From where should you start? You should start from here. So itu yang dia balikkan kepercayaan ta'limiyah ni kepada akal manusia. Tapi bukan akal solely. Akal yang bersulamkan wahyu. That's what Imam Ghazali buat. Dia nak bina sampai kena tulis 3 buku. Dan dia ambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dia ambil hujah-hujah logik. Prinsip-prinsip akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Daripada kisah-kisah para Nabi. Luar biasa. Ini kerja ulama'. Dia gali satu yang kita tak nampak. Silakan. And then last kali, ironically yang saya perasan saya punya komen adalah belah Aswaja ni, ataupun kalau dulu lah, saya tak suka guna perkataan ni dah. Kalau dulu kita panggil Asam Jawa, ajar ikut guru ni kena taklid buta sebab guru ada sanad. Ini ta'limiyah. Okay. Ini ta'limiyah. So, dia tolak berfikir. Dan ta'limiyah ni apa? Sorry, yang tak tahu. Dia adalah cabang batiniyah. Ta'limiyah ni cabang batiniyah. Dia hanya kata ilmu tu hanya boleh dapat daripada guru yang maksum. Bukan daripada akal, bukan daripada teks. Guru maksum. Dan guru tu maksum dan dia kena maksum. Silakan. I see, kalau kita biasa follow juga golongan belah Wahabi juga, ironically, diorang juga walaupun dia cuba menunjukkan gerakan minda tajdid whatsoever lah, ni dia boleh cakap, tapi sebenarnya
Dia juga mengajar kita satu gerakan untuk dia di sebelah sana pula, spektrum yang belah sana pula mengajak kita supaya seolah-olah biadab pada ulama, mempertikaikan ulama kan. So tapi dalam masa yang sama dia orang juga tolak berfikir. Dia juga menolak kita, sudah ikut saja, jangan fikir banyak. Kan? Walaupun dari segi Itu saya kata manhaj confused. dalam mulut dia pun dia cakap lah barang siapa yang berfikir lemahlah imannya. Tapi sebenarnya dia orang cuba buat benda yang sama juga sebenarnya. Mulut cakap lain tapi perbuatan tu Dia orang berbeza. tak tahu kadar dia orang. You kalau bidang expertise use hadis, asar, janganlah menghina kalam. Kalam ni ada sebab dia terkeluar. Dan ada sebab kerana dia kekal sampai ke hari ini. Jangan hina, jangan perlekeh. Ada punca dia keluar.